Hai, Assalamualaikum seluruh tanah Melayu. Saya harap ampu semua tengok video ni sampai habis sebab mungkin ampu nak belajar buka mata batin. Lepas tu ampu nak kenal sebenarnya jin, saka itu sebenarnya apa dan kenapa benda tu berlaku dan bagaimana hang nak membina hang punya saka jin hang sendiri. Jadi untuk saya menerangkan benda ni, ampa kena clearkan dahulu semua pegangan, kefahaman, kepercayaan ampa sebab itulah yang menghalang ampa untuk memahami, untuk kenal semua benda ni. Ingat, apa benda yang ampa tak betul-betul kenal, ampa akan takut. Ampa akan memusuhi benda tu sebab ampa tak betul-betul kenal. Faham tak? Jadi untuk saya nak terangkan benda ni, sebenarnya ampa telah salah faham apa benda tu saka, apa benda tu jin. So ampa terima dia seperti makhluk, ampa mewujudkan makhluk tersebut. Kepercayaan ampa mewujudkan makhluk tersebut. Jadi apabila ada orang kata ampa mempunyai saka, inilah makhluk yang ampa percaya berada pada tubuh badan ampa, menguasai ampa dan ampa terpaksa duduk dalam ketakutan selama-lamanya. Jadi ampa perlu kenal apa benda yang ampa takut sebenarnya. Ini masalahnya bila ampa terus terjun pada bahagian yang ketakutan terus, ampa telah skip banyak kefahaman yang membuatkan ampa jadi takut di sini. Kalau ampa faham semua benda di sini, barulah ampa tahu apa punca dia, asal usul dia, bagaimana sebenarnya benda ni adalah kebaikan. Dia jadi buruk sebab hang tak kenal dan hang tak dapat nak kontrol. Faham tak? Kalau hang tengok pada diri hang sekarang ni, cukup apa yang hang dah tahu tu cukup. Kosongkan mengenai saka, mengenai jin, mengenai apa sahaja hantu ke, kosongkan. Dengar betul-betul saya nak bercerita daripada step by step supaya hang faham satu persatu daripada manakah semua benda ni. Pertama sekali, dalam diri kita ada kekuatan rohani. Kita ada apa? Rohani, mental, fizikal. Sebab tu orang kata preparation. Prepare hang punya rohani, prepare hang punya mental, prepare hang punya fizikal. Nak pergi apa? Marathon lah. Prepare ketiga-tiga ni. Okey. Ketiga-tiga ni kalau hang tengok, dia saling berkait. Dia saling berkait, dia macam ni. Sekiranya hang cuma ada kekuatan fizikal, hang kuat, nampak badan tegap, nampak badan sihat lah. Kalau hang pergi cek dekat kesihatan, doktor kata, oh badan hang ni memang sihat lah, darah tak ada problem, organ-organ semua jalan okey, yang paling terbaik lah. Ini fizikal dah elok. Kalau fizikal dah elok, tak semestinya hang pergi lawan marathon, hang menang. Sebab hang nak lawan marathon tu, hang nak pergi macam-macam cabaran tu, bukan kekuatan fizikal hang sahaja. Kalau mental hang lemah, hang badan sihat macam mana pun, hang akan give up tengah jalan. Sebab apa? Mental hang lemah. Nampak tak? Mental ni, okey. Orang kata, sekarang ni mental hang lemah, macam mana hang nak kuatkan mental hang? Orang kata, okey, hang sebut ulang-ulang kali. Hang cakap dekat diri hang, aku kuat, aku boleh, aku kuat. Tak jadi apa, kosong. Mental hang tidak ada kuasa selagi rohani hang kosong. Sebab kekuatan mental yang hang kata mental menguasai apa fizikal hang ni, mental ni bila hang tanamkan sesuatu keyakinan pada dia, keyakinan ni dia dapat saluran daripada kekuatan rohani. Hang nampak macam ni. Kalau saya nak susun, ini rohani, ini mental dan ini fizikal.
Untuk dapatkan fizikal yang kuat, hang kena kuatkan mental hang. Mental ni yang salurkan kekuatan kepada hang punya fizikal. Tetapi untuk menguatkan apa yang ditanam dalam minda hang, kekuatan rohani. Rohani hang ni lah yang memberikan kuasa kepada apa yang hang letak di sini. Apa yang hang percaya dekat sini. Allah ikut sangkaan hang. Apa yang hang letak dekat sini, rohani yang akan deliver the power. Okey? Nampak tak? Sebab tu ketiga-tiga ni berkait. Kekuatan yang asalnya datang daripada rohani hang. Ini rohani hang. Rohani hang yang masukkan kuasa ke sini. Kuasa ni lah yang disalurkan kepada fizikal hang. Jadi kita buang perkataan rohani ni, kita convertkan kepada tenaga. Tenaga rohani tu. Kita namakan energi. Okey? Ini energi yang bersih. Dia akan ikut apa yang hang percaya dalam fikiran hang. Kalau hang yakin hang adalah orang yang kuat, boleh angkat benda tu, hang memang boleh angkat. Fizikal hang terus jadi kuat, rasa bertenaga, keyakinan hang tu. Dia boostkan hang punya kekuatan fizikal. Hang tengok, hang lelaki, dia perempuan. Tengok tangan dia, tengok tangan hang. Tangan kita samalah. Ada 5 jari kan. Ada juga masa-masa setiap bahagian ni. Sama juga lelaki dengan perempuan. Kenapa dia tak boleh buat? Kenapa dia tak boleh nak angkat? Sebab apa di sini? Telah terpattern satu mindset bahawa aku perempuan, aku tak buat benda-benda macam ni. Tetapi lelaki, ini kerja aku boleh buat. Ini memang kerja aku. Oh, sebab hang kata perempuan, lelaki itu ada beza. Hang tahu tak? Ambil perempuan yang buat gym tu, duk angkat berat gym tu, duk bina badan tu. Ini perempuan, dia pun perempuan. Pasal apa dia boleh buat, dia tak boleh buat? Bezanya dekat sini. Apa yang hang letak dekat sini? Oh, aku perempuan, aku tak boleh buat. Oh, dia ni yang gym ni. Aku, walaupun aku perempuan, aku boleh buat. Ini bezanya dekat sini. Nampak tak? Ada 3 bahagian. Fizikal hang, mental hang dan juga rohani hang. Rohani ni lah hang punya sumber tenaga. Dan dia ikut hang. Hang nak jadikan tenaga ni sebagai tenaga apa, dia akan ikut sahaja. Kalau hang dekat mental hang ni yakin aku kuat, dia akan convert energi ni jadi kekuatan. Kalau hang letakkan dalam fikiran hang ni, hang confident tinggi, dia convertkan tenaga hang ni jadi confident yang tinggi. Ini yang disalurkan kepada fizikal hang. Hang rasa fizikal hang ni penuh dengan confident, keyakinan yang tinggi. Hang jalan depan orang pun, hang masih rasa diri hang yang confident tu, tak ada rasa kekok. Nampak? Orang yang ada confident tinggi, tak semestinya dia sentiasa confident. Sebab apa? Hari ni mungkin dia duduk dalam keadaan confident yang tinggi, depan orang tak ada kekok. Esok mungkin dia hilang confident tu, dia jalan depan orang, dia kekok, dia rasa tak betul cara dia jalan, macam nak terlanggak kaki dia apa semua. Seolah macam orang pandang dia apa, dia jalan pun dah tak kena dah, bukan cara dia selalu. Sebab apa? Ini sebab mental hang. Apa yang hang letak dekat sini? Kadang-kadang hang confident tu memang dah semula jadi dalam diri hang, tapi disebabkan ada sesuatu yang mengganggu sistem di sini, membuatkan confident hang tu low. Waktu ni hang lost hang punya confident tu. Ingat ada 3 bahagian penting. 1, 2, 3. Rohani hang, mental hang, fizikal hang. Energi hang ni, rohani ni, energi ni dia ikut hang. Hang convert jadi apa pun dia boleh jadi. Aku mengikut sangkaan hambaku. Kalau hang fikir hang kuat, hang akan jadi kuat. Kalau hang capai keyakinan terhadap sesuatu, maka hang akan jadi sesuatu. Ini 3 elemen dalam diri hang yang hang tak perasan.
tiba-tiba hang dah tersangkut kepada saka, kepada jin. Saya nak bagi tahu sebenarnya kekuatan yang nenek moyang kita dulu-dulu tu, diorang ada semua tu sebab apa? Diorang belajar ilmu kenal diri. Diorang belajar ilmu kenal diri dan diorang faham tentang 3 elemen ni, rohani, mental dan fizikal. Kenapa dulu orang tua-tua kuat? Hari ni hang tengok orang tua dah tak kuat. Apa yang hilang di sini ni? Apa yang hilang antara zaman dulu dan zaman sekarang? Hilangnya adalah ilmu sahaja. Orang dulu-dulu betul-betul kenal diri, belajar betul-betul kenal diri. Orang hari ni tak belajar dah ilmu kenal diri, dah tak tahu tah tentang diri dia sendiri. Sebab itulah semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dia tak tahu kelemahan tu berpunca daripada diri dia sendiri. Sebab semua orang sibuk dekat luar sana sampai dia abaikan apa yang di dalam. Dia tak tahu apa yang berlaku di dalam. Dia tahu tentang politik dekat luar sana. Dia tahu tentang aksiden dekat luar sana. Dia tahu berita dekat luar sana. Tapi dia tak tahu tentang diri dia. Ini yang membuatkan manusia semakin lemah, lemah, lemah. Semakin jahil. Saka yang orang tua-tua dulu, hampa kata mereka bela, sebenarnya itu adalah ciptaan mereka sendiri. Dalam diri kita, saya pernah cerita dekat hampa selama ni tentang founder dan juga manager. Saya bagi contoh lagi sekali. Apabila hang cuba untuk belajar sesuatu yang baru, contoh hang nak pandu kapal terbang. Hang nak jadi pilot ni, pilot kapal terbang. Ini first time hang nak belajar ni, apa yang hang rasa dekat sini? Hang berjaga-jaga, betul tak? Hang berjaga-jaga, hang duduk dalam kesedaran, hang berhati-hati betul, hang pastikan hang tidak termiss apa yang hang patut buat. Waktu ni hang duduk dalam kesedaran. Hang perasan tak? Semakin hang belajar, hang semakin sebati dengan apa yang hang belajar. Sebati tu apa? Sebati itulah apa yang hang belajar, dia direkod. Record, dia simpan, dia membentuk satu identiti pilot. Ini identiti manager hang. Waktu hang duduk dalam sedar, hang belajar benda ni, hang duduk dalam sedar, ini namanya founder. Hang sedang meneroka sesuatu yang baru. Hang sedang belajar, hang sedang duduk dalam berhati-hati. Hang sedang belajar every detail. Ini founder diteroka. Dan apa yang hang teroka, apa yang hang latih, apa yang hang belajar, dia membentuk identiti manager hang. Di mana satu hari nanti bila hang dah mahir, waktu ni hang tak bawa dengan kesedaran yang penuh dah. Hang tak berhati-hati macam dulu. Hang tak bimbang macam dulu. So, hang naik je kapal terbang, terus hang buat semua benda semula jadi. Tanpa hang buat dengan sedar pun. Waktu ni hang tengah bersembang dengan pilot sebelah, hang tengah mengorat pramugari dekat belakang apa semua. Relax je hang tekan tulah apa semua, relax je hang take off. Nampak? Waktu ni manager hang yang buat. Diri kita ada dua identiti. Identiti founder dan identiti manager. So manager hang yang ambil alih sekarang ni. Sedangkan siapa yang mula benda ni, siapa yang belajar benda ni, waktu ni founder hang. Ini manager hang pula yang ambil alih, yang buat dah benda-benda macam ni. Dan apa yang founder buat pula lepas tu, founder dia nak teroka benda lain pula. Dia nak belajar benda lain pula. So hang hanya menggunakan kesedaran hang untuk benda-benda baru pula. Benda yang dah biasa ni hang buat secara half. Separuh sedar sahaja. Saya nak bagi tahu ada dua identiti dekat sini kan, founder dan juga manager. Manager nilah yang menjadi hang punya saka, yang menjadi hang punya jin, yang menjadi identiti yang buat semua kerja sekarang ni.
Dan manager ni lah yang muncul dalam mimpi hang selama ni. Hang mimpi hang buat benda tu, hang mimpi hang buat benda ni, hang mimpi hang jadi macam ni apa semua. Apa yang hang mimpi tu adalah diri manager hang. Diri yang telah terbentuk. Kalau manager hang ni berkarakter negatif sebab hang terbiasa buat jahat tu, hang suka bohong, hang suka menipu apa semua, mencuri, ini yang telah menjadi diri manager hang. So bila mimpi, hang mimpi seolah-olah mimpi jin, mimpi saka, itu adalah diri hang sebenarnya. Hang mimpi diri hang sendiri. Nampak tak? Jadi hang dok salahkan saka, hang dok salahkan jin. Sedangkan itu adalah diri hang sendiri. Dan founder dan juga manager ni lah yang menjadi darah daging hang, yang telah meresap ke dalam tubuh badan hang. Sebab itulah hang sebati dengan bawa kapal terbang tu. Sebab tu hang sebati dengan bawa kereta. Semua relax je tangan hang apa semua. Dulu ketak-ketak tangan hang ni, tak sebati lagi waktu ni. So nampak tak? Apa yang hang telah bentuk pada identiti manager hang, dia telah meresap menjadi darah daging hang. Ini yang telah menjadi memori setiap dalam fizikal hang. Kalau hang telah membentuk identiti yang kuat, manager ni, maka setiap darah daging hang ni menjadi kuat. Sebab darah daging kita, dia ada self healing. Kalau hang terluka, kalau hang badan sakit, kalau hang serahkan kepada badan hang untuk self healing sendiri, mungkin lambat. Sebab apa? Hang kena tahu tadi dia berkait fizikal, mental dan juga rohani. Fizikal yang sakit, kalau dia sakit, okey dia sakit. Tapi kalau pada masa yang sama, mental lemah waktu dia sedang sakit, mental ni sedang bersangka macam-macam, takutlah, jadi ni lah apa semua. Dia telah mengganggu self healing badan ni. Fizikal hang ni, self healing dia terganggu sebab yang ni dok ganggu. Sebab mental kan dia meresap dalam darah daging hang. Dia yang mengawal setiap karakter-karakter darah daging hang. Kalau sini lemah, fizikal hang lambat untuk self healing. Faham tak? Sebab bila mental hang kuat, rohani hang dapat salur semua kekuatan. Dia tak ada had. Kalau hang letakkan dekat sini, tak ada had. Sebab tu orang tua-tua dulu belajar ilmu kenal diri. Jangan sampai terlihat adanya diri. Jangan ada wujud diri. Di manakah kewujudan diri itu? Tadi saya cakap fizikal, mental dan juga rohani. Kan? Fizikal, mental, rohani. So, apabila hang meneroka sesuatu yang baru, hang sedang pegang identiti founder. Hang sedang meneroka belajar. So, apa yang hang belajar, apa yang hang dah capai tadi, dia membentuk identiti manager. Identiti manager ni di mana lokasi dia? Dekat hang punya mental hang. Mental ni lah yang salurkan kepada fizikal hang. So, dalam mental hang ni, ada sifat-sifat manager tu. Segala memori, segala kemahiran, segala pengetahuan terbentuklah manager hang ni, mental ni. Nampak tak? Ini yang membuatkan badan hang jadi lemah, ataupun kuat, ataupun mahir, tak mahir, menggeletar, confident. Ini yang membentuk fizikal hang. Faham tak? So, jangan sampai terlihat adanya diri. Jangan ada wujud diri. Matikan diri hang. Ini manager hang. Sebab apa? Manager ni bagus tau. Bila hang buat sesuatu, hang mahir, hang buat kerja laju, ini bagus sangat. Yang tak bagusnya apabila hang belagak pandai. Yang tak bagusnya apabila hang ego. Yang tak bagusnya apabila hang sombong. Hang buat jahat pula dengan diri tu. Ini manager hang. Manager. Bukan bos hang. Ini manager hang. Hang latih dia untuk uruskan benda ni. Yang tak bagusnya, manager hang jadi sombong. Sebab mental kita, otak kita ni,
identiti kita ni, dia ada self defense, dia ada ego, dia ada satu identiti yang pandai jaga diri dia, yang pandai untuk berkembang dengan sendiri dengan apa yang dia ada. Kalau dia ada sifat sombong, maka dia pandai untuk tumbuhkan sombong tu lebih lagi. Dia pandai growkan sombong-sombong tu makin sombong. Kalau hang letak dekat sini pemikiran tentang duit, dia tahu untuk proseskan, dia untuk kembangkan duit, dia semakin berkembang duit tu. Kalau hang letak yang negatif ni akan grow dengan sendiri. Dia tahu nak grow macam mana. Ini diri manager hang. Apa yang hang ajak dia, dia akan grow. Malah hang tak perasan pun dia semakin grow. Hang tak perasan pun hang semakin sombong. Hang tak perasan pun hang semakin ego. Nampak tak? Hang punya mental ni. Sebab tu jangan sampai ada wujud diri. Bila hang mengetahui sesuatu, bila hang dah hebat, bila hang dah ego sombong apa semua, jangan hang lupa. Hang cuma duduk tengah-tengah, hang tahu tak? Segala apa yang hang dapat di sini sebenarnya kosong. Hang takkan ada semua kekuatan ni kalau bukan datang daripada rohani. Rohanilah yang menghidupkan apa sahaja yang hang letak dalam mental hang. So, bila hang dah berlagak sombong, ego, apa semua, aku dah pandai, hang tak mau belajar dah, hang rasa hang lebih hebat daripada semua orang. Jadi, that moment, rohani hang tak boleh nak deliver, tak boleh nak bagi apa-apa dah kekuatan, ilmu, pengetahuan, apa segala-galanya. Dia tak boleh nak deliver dah kepada hang sebab apa? Hang dah stop, hang dah block dia. Ingat, belajar apa-apa, mahir apa-apa, jangan sampai hang block diri hang. Hang tak perasan. Sebab benda ni berlaku secara semula jadi. Hang tak perasan. Itu adalah sifat hang punya identity manager, kepala hang ni. So, jangan bagi dia stop. Hang kena tahu asal usul segala kekuatan hang, ilmu-ilmu tu datang daripada rohani hang. Nampak tak? So, bila hang sedar tentang 3 elemen ni, hang akan jadi apa? Hang akan jadi kuat. Bukan sebab hang mengaku kuat, tapi automatik itu adalah keadaan diri hang. Walaupun fizikal hang ni lemah, fizikal hang ni ada problem. Contoh macam okey, saya masalah saya sebenarnya dulu saya mudah sakit. Dulu selalu demam sebelum saya betul-betul sedar tentang kenal diri ni. Jadi dulu normal lah macam orang lain, bila sakit. Bila sakit jadi panjang. So kerap demam semua, mudah kena sakit. Sehinggalah saya sedar tentang ilmu ni, saya dah tak jatuh sakit langsung. Walaupun fizikal saya demam, saya sendiri tak rasa demam. Panas dia tu cuma suam, hilang macam tu. Self healing tu dia kuat sebab apa? Mental kuat. Sebab apa mental kuat? Sebab rohani boleh berikan kekuatan tanpa batasan. Bila yang ni lemah, dia ada self healing, malah dia punya self healing dapat booster daripada mental yang positif. Mental yang positif yang sentiasa sedar bahawa aku bukan aku, yang menjaga aku adalah rohani ni, yang memberikan kekuatan adalah rohani, gerak aku, gerak dia. Segala-galanya yang ada pada persembahan diri kita adalah dia, maka kita sentiasa duduk dalam kesedaran ni. So, dia sentiasa jaga. Ada lemah, dia jaga. Ada lemah, dia jaga. Ada kekurangan, dia upgrade. Nampak tak? So, hang tidak terhenti di sini. Oh, aku hebat. Oh, aku ego. Oh, aku dah tahu macam-macam. Oh, aku dah pandai apa semua. Hang tak terhenti di sini. Jangan bagi ada blok dekat sini. Hang kena pastikan rohani masuk mental, masuk fizikal. Rohani masuk mental, masuk fizikal. Ini tak. Mental dah ada blok. So, rohani tak boleh nak masuk kat sini. Dia nak masuk, pam, dia bagi balik. Dia nak masuk, pantul balik, keluar balik. Tak boleh nak masuk dekat mental. Sebab mental kata apa? Aku dah pandai.
aku dah hebat, aku dah sombong. Ataupun hang jahil, hang tak tahu apa-apa. Ini yang membuatkan rohani hang tak ada connection dengan mental, tidak ada connection dengan fizikal. Jadi sejak tu saya tak pernah sakit dah. Bila sakit datang, saya boleh buang cubit macam tu sahaja. Bukanlah saya cubit. Maksud saya tu, benda tu sangat-sangat senang hang nak detect dan hang boleh selesaikan macam tu sahaja. Orang tua-tua dulu, dia orang boleh merawat, boleh mengubat badan siapa-siapa yang sakit. Sebab apa? Dia duduk, dia sedar 3 perkara ni. Dia boleh kontrol, dia boleh merawat. Sebab apa yang dia rawat? Dia rawat energi orang tu. Energi yang meliputi jasad kita ni. Nampak tak? Rohani sebenarnya dia meliputi setiap bahagian ni. Semua bahagian yang hidup apa semua ni diliputi oleh rohani. Dan bagaimana rohani meliputi? Ini 3 perkara ni. Rohani masuk ke mental dan disalur ke dalam setiap darah daging hang. Jadi ada energi yang negatif. Ingat, energi ni walaupun dia bersih, dia ikut kepala hang. Kalau sini negatif, energi yang masuk jadi negatif. Ini yang meliputi darah daging hang. Ini yang lemah kan hang punya jasad. Jadi bila orang nak merawat seseorang tu, dia merawat energi. Dia tahu, oh, energi orang ni kotak, gelap, negatif belaka. Jadi dia transferkan energi dia, energi yang bersih kepada orang ni, bagi darah daging dia tu kuat balik. So dia dapat kekuatan, bersih balik. Tetapi selalu sahaja bila orang datang nak merawat, kita dah baiki tubuh badan dia, dah baiki energi dia, dah bersih, dia dah rasa sihat, bertenaga apa semua. Tetapi hang kena tahulah, punca hang sakit ni daripada mental hang sendiri. Mental hang sendiri, sebab sini negatif. So energi yang negatif disalurkan kepada energi ni, dia salur kepada mental yang negatif. Dia jadi energi yang negatif mengalir ke dalam jasad hang. Ini yang melemahkan badan hang, jadi lengah-lengah, jadi tak sedap badan, jadi mudah demam apa semua. So hang duk salahkan saka, jin apa semua, sedangkan mental hang sendiri. Ingat, jadi bila tadi ada founder dan juga manager, manager hang tu, hang punya manager ni terbentuklah satu identiti dalam DNA hang. So DNA hang terbentuk dengan apa yang hang telah bentuk pada manager hang. So manager hang ni lah yang jadi DNA, darah daging hang tu, air mani hang. So bila hang dapat anak, anak ni dia terbentuk daripada darah daging tu, daripada DNA tu. Akhirnya nampak karakter bapak dia, nampak karakter mak dia. Oh, bapak dia pandai buat ni, mahir, dapat kat anak dia. Dia heran, oh, kalau orang Melayu yang kampung-kampung ni, oh ini saka, ini jin, dia dapat kekuatan nenek moyang apa semua. Ini DNA. Hang tahu tak? Apabila hang ubah sesuatu pada diri hang, contoh hang dah sedar benda ni, lalu hang ubah mental hang. Hang ubah mental hang, hang akan ubah segala-galanya pada darah daging hang. Bila hang ada anak, anak hang ni beruntung sebab hang telah bersihkan darah daging hang. Maka darah daging dia juga akan bersih. Jadi itu mengenai saka. Sebenarnya hang yang menentukan diri hang ni ada saka yang macam mana. Kan tadi saya cakap founder dengan manager kan. Manager itulah hang punya saka. Hang bentuk saka hang macam mana. Perkataan saka tu telah dicemari dengan banyak persepsi, salah faham. Ini yang membuatkan saka satu perkataan yang negatif, yang ada unsur-unsur hantu. Nampak tak? Maka terbentuklah image saka macam tu. Mungkin saya nak kena rebranding balik nama saka ni supaya hang tidak salah faham.
Ingat, orang dulu-dulu belajar ilmu kenal diri sampai akhirnya dia betul-betul kenal, maka dia ada kelebihan. Dia tahu menggunakan kelebihan diri dia, tahu menggunakan energi dia untuk convert jadi sesuatu yang positif. Tetapi orang yang nak belajar ilmu-ilmu hebat apa semua, dia belajar benda yang tengah-tengah sahaja. Dia tak belajar asal usul macam mana benda tu boleh jadi. Dia tak belajar yang tu. Dia belajar cuma hang amal yang ni, bina keyakinan hang akan dapat. Of course lah. Hang tahu tak, mental hang ni, ini mental tadi ni, mental hang ni, hang letaklah apa sahaja, tak semestinya dia jadi tau. Sebab nak betul-betul jadi, benda ni kena convert jadi yakin. Hang nak capai keyakinan tu, ada amalan dia. Bila kata amalan ni, hang kata zikir. Lepas tu kena buat tu, kena buat ni, pantang larang. Itu adalah apa yang seseorang tu tetapkan untuk disiplinkan sampai dia dapat keyakinan tu. Sebenarnya, nak dapatkan keyakinan ni tak semestinya ada amalan yang khusus macam tu. Fleksibel. Hang buatlah apa sahaja untuk dapatkan disiplin tu sampai disiplin tu membentuk keyakinan, kefahaman, keyakinan. Maka apabila telah jadi keyakinan, energi yang masuk ni dia akan convert, mengalir dalam darah daging hang. Dia macam air putih. Air putih masuk ke dalam mental yang kopi, tukar jadi air kopi. Aku mengikut sangkaan. Jadi apa sangkaan hang akan convert energi ni. Sebab tu benda ni sebenarnya bukan apa, saya boleh ceritalah kepada hampa semua benda ni. Jadi hampa tak tahu kebenaran dia macam mana, melainkan hampa sendiri buat. Hampa sendiri mendalami ilmu-ilmu macam ni. Bila nak belajar, belajar yang secara bersih. Bukan belajar secara, oh ini hantu, ini saka apa semua. Semua hang takut ke arah benda-benda macam tu. Gelap je perjalanan hang. Kalau nak belajar, belajar betul-betul ikut logik. Ikut akal, ilmu, bagi jelas. Benda yang jelas ni dia cerah. Semuanya ada explanation. Bukan tiba-tiba, oh ni misteri. Sesuatu yang misteri. Tak ada jawapan. Hang buat sahaja dapat yakin. Ini gelap tau perjalanan ni. Gelap. Sedangkan ada explanation. Belajar dengan ilmu. Detailkan setiap apa yang hang nak faham tu. Barulah hang tahu nak guna macam mana diri hang. Saya bukan seorang perawat lah, tapi saya boleh merawat. Cuma saya merawat ikut keadaan. Kalau ada rasa gerak nak merawat, baru saya merawat. Kalau saja-saja orang datang minta tolong apa semua, saya tak buat. Melainkan saya tergerak, melainkan saya yang ingin buat. Melainkan saya betul-betul risau, saya bimbang, saya caring terhadap dia, barulah saya buat dan berkesan. Saya saja nak buat, saya tak buat. Sebab benda tu meletihkan. Jadi, bercakap tentang hantu, tentang saka jin yang berimagekan hantu. Hari ni, hang tengok filem-filem Melayu, kebanyakannya filem hantu. Dan bagaimanakah image hantu? Muka dia macam mana, pakai baju putih apa semua. So dah ada image hantu tu. Awak, hampa dah tengok ke hantu tu? Hampa tahu ini hantu sebab hampa duk tengok filem. Filem tunjuk macam, oh inilah hantu apa semua. Nampak tak? Ingat, mental hang ni, sebenarnya dia macam ni. Mata hang, bila hang melihat sesuatu, contoh saya melihat katil depan mata saya ni, saya melihat katil tu, image katil yang saya lihat ni, image tu sedang ada di sini. Mata ni ibarat kamera sahaja. Ini lens. So bila lens menghala ke katil, image katil tu akan masuk, maka ternyata image katil tu dalam mental saya. Nampak tak? So, penglihatan saya sebenarnya
bukan di sana, tapi di sini. Begitu juga pendengaran. Ini telinga. Sound yang saya dengar, bunyi aircon ke, bunyi itu di situ. Tapi apa yang saya dengar, di sini. Sebab itulah setiap deria-deria kita ni, dia adalah laluan masuk untuk alam terhimpun dalam kepala hang ni. So, semua apa yang hang alami selama ni, hang bukan alami di luar, hang alami di sini. Sebab tu, kalau di sini serabut, benda yang masuk ni, hang tengok apa semua serabut. Hang rasa yang serabut tu di sana. Yang serabut tu sebenarnya di sini. Ini alam dalam ni yang serabut. Kalau di sini stres, semua benda depan mata hang ni jadi stres. So, penglihatan hang di mana? Bukan di depan, tapi di dalam ni. Ini yang menarik semua benda ni masuk. So, apa yang hang alami, semua di dalam. Jadi, apa yang hang alami, semua di dalam. Betul tak? Hang pernah tak berada dalam keadaan ilusi? Hang melihat, tetapi pada masa yang sama, hang lihat benda yang bukan-bukan. Benda tu bukan di situ. Benda tu di sini. Kalau hang ada image hantu, yang hang tengok pada filem, dia menjadi memori. Semuanya tersimpan di sini. So, bila hang lalu kawasan yang gelap, timbul pula rasa takut. Nampak tak? Laluan yang gelap, hang bukan tengok di luar, hang sedang mengalami di sini. Pada masa yang sama, wujud takut. Takut menimbulkan memori apa? Takut menimbulkan semua memori-memori hantu-hantu, image-image apa semua tu, dia bergabung sekali. So, yang luar dan yang di dalam bergabung menjadi satu image. Dia macam diedit dalam sini. So, penglihatan hang sekarang ni terbentuk jadi macam ni. Ilusi bergabung dengan realiti. Maka wujudlah hantu depan mata hang. Wih, betul lah hantu pakai baju putih. Betul lah hantu muka macam tu. Sebab hang tengok movie macam tu, itulah yang hang akan nampak. Jadi, kalau hang pejam mata, sebenarnya akan terbuka satu alam. Alam mimpi. So, hang sebut mimpi. Sebenarnya ini alam dalam fikiran hang sendiri. Alam dalam sini. Semua benda, image-image, semua dunia luar yang hang mimpi di dalam ni, ini adalah input-input daripada luar. Semua terhimpun di sini dan terbentuk satu mimpi. Mimpi ni adalah menceritakan tentang apa diri hang, menceritakan tentang apa yang akan jadi, apa yang telah jadi dan keadaan sekarang. Dia cuma nak bagi tahu hang, ini keadaan dia. Tapi perlu ditafsir untuk dapatkan maksud tu. Sebab tu setiap mimpi ada maksud. Sebenarnya ini adalah manager hang dok bagi tahu keadaan dia macam mana. Oh, dia ni seorang yang jahat. Dia bagi tahu hang ni aku jahat. Dia bagi tahu hang ni aku ego. Dia bagi tahu hang ni aku sedang bersedih. So hang mimpi semua menceritakan tentang manager, dia keadaan manager tu. Dia nak bagi tahu kepada founder, aku ni dalam keadaan macam ni. Aku ni akan buat benda ni. Aku ni yang telah buat benda tu. Semuanya menjadi mimpi. Nampak tak? Jadi, bila buka mata batin, dengar betul-betul. Kalau hang betul-betul nak buka mata batin, ini bukan berkaitan dengan hantu, saka apa semua. Ini berkaitan mengenai diri hang. Kalau hang pandai guna, hang boleh akses semua benda tu. Saya cerita ni bukan sebab saya pandai-pandai. Sebab saya pun boleh buat macam tu. Sebab saya sendiri buat macam tu. Sebab saya sendiri alami macam tu. Jenis saya, apa sahaja yang saya buat, apa sahaja yang saya alami, saya nakkan ilmu dia. Saya tak nak sekadar merasai, mengalami. Saya nak ilmu dia. Jadi apa yang saya ceritakan ni, dengar betul-betul. Nak buka mata batin. Sebenarnya kita ada deria batin. Kita ada penglihatan batin. Kita ada penglihatan zahir. Kita ada penglihatan batin, penglihatan zahir. Kita ada pendengaran zahir, kita ada pendengaran batin. Nampak tak? Sebab tu, apabila kita melihat sesuatu, ini lens
Tapi penglihatan tu di dalam. Dia telah convert jadi image dah. Otak hang ni automatik segala-galanya terhimpun. Setiap deria tu dia bukan jadi mata batin, telinga batin. Dia automatik in one. Ini kesedaran. In one. Dia telah terbentuk semua tools ni in one dalam ni. So bila hang nak buka hang punya deria batin ni, sebab tu guru kepada ayah saya pernah bercakap, kalau nak dengar semut berjalan, tutup telinga. Tutup telinga apa? Telinga zahir tu. Bila kata semut berjalan, ada bunyi ke? Tak dengar. So nak dengar apa? Sebenarnya itu adalah kiasan terhadap perkara-perkara yang halus, batin. Kalau nak dengar kehalusan ilmu, kehalusan apa yang akan jadi, apa yang sedang berlaku. Kalau nak dengar segala teguran, nasihat, ilmu yang sedang sebenarnya sentiasa ada di dalam diri ni, kalau nak dengar, tutup yang ni. Bila kata tutup, bukan tutup dua tangan. Tutup ni maknanya kembalikan balik kesedaran hang. Ya, hang duk fokus dekat luar sana, benda-benda bawang, benda-benda yang menarik perhatian hang, kembalikan balik pada diri hang. Sedar bahawa segala-galanya ada dalam diri hang. Bila hang letakkan balik kesedaran dalam diri hang, maka terbukalah deria batin hang. Barulah hang sedar rupanya dalam ni tak pernah diam hang, tahu tak? Ya, hang duk selama ni dengar suara sangkaan, apa benda-benda negatif bercakap sendiri. So hang kata ini suara-suara setan. Hang mewujudkan setan dalam diri hang. Sebab tu hang tak kenal apa tu setan. Belajar ilmu kenal diri sampai hang kenal sebenarnya setan tu apa. Nampak tak? Belajar betul-betul sampai hang tahu, sampai hang dapat menembusi suara-suara ni. Sebab suara-suara ni dia sentiasa mengajar hang. Sentiasa mengajar hang ilmu, sentiasa mengajar hang apa yang hang patut lihat, apa yang hang patut buat. Dia sentiasa bagi signal kepada hang. So hang tak boleh nak akses sebab apa? Hang terlalu sibuk dekat luar sana. Semua jatuh ke dunia. Hakikatnya apa yang hang nak bina dekat luar sana bermula daripada diri hang. Tapi hang tak tengok di dalam, hang tak baiki, hang tak improve yang di dalam. Jadi bila nak buka deria batin, bagaimana hang nak mula melihat? Saya tak tahulah apa yang hang nak lihat. Kalau hang nak lihat hantu, hantu tak ada. Kalau hang nak lihat saka, saka tak ada. Kalau hang nak tengok jin, jin tak ada. Hang takkan dapat tengok apa-apa semua benda ni. Melainkan hang nak tengok juga muka dia macam dalam movie tu, hang akan nampak lah. Kalau hang nak tengok yang tu, hang akan tengoklah yang tu. Tujuan nak buka deria batin adalah supaya nak buka kesedaran hang yang paling tinggi. Bukan nak tengok hantu. Dulu saya nak tengok hantu tau. Tapi sampai saya akhirnya saya faham, rupanya hantu tu ciptaan saya sendiri. Nampak tak? Bukan saya kata saya tak pernah tengok hantu tau. Tapi hantu yang saya tengok tu semua movie. Saya nampak depan mata ni, tapi itu movie. Semua benda yang dalam movie apa semua. Sebab wujud takut, wujud keinginan nak tengok, lepas takut nak tengok. Benda itulah yang akan timbul. Kita yang mewujudkan image ilusi tu, editing tu, after effect tu. Faham tak? Jadi, kalau hang nak buka deria batin, latih kesedaran hang di dalam. Macam mana hang dah dapat? Kalau hang nak cuba latih kesedaran, hang boleh macam ni sahaja. Meditasi. Meditasi, pejam mata hang, tak perlu baca apa-apa. Selalu bila benda-benda macam ni, hang orang ajak kena zikir benda ni berapa kali, bagi cukup, amalkan tiap-tiap hari, nanti hang akan dapat. Benda tu sebenarnya nak latih hang duduk dalam sedar supaya hang tak tertidur. Supaya hang punya kesedaran tinggi. Kalau hang ni seorang yang mengantuk, kalau hang pejam ni 5 minit dah caw. Sebab tu hang kena sebut sesuatu supaya hang duduk dalam kesedaran, hang ralik dalam menyebut tu sampai hang tak sedar apa yang berlaku dekat luar, tapi hang sedang ralik, ini kesedaran. Ini yang membuatkan hang terbuka deria batin.
So hang tak perlu nak baca apa-apa. Ikut hang lah hang nak kata apa. Ikut hang lah hang nak baca apa. Hang nak kata aku Faiz, aku Faiz, aku Faiz, aku Faiz. Pun boleh juga asalkan hang jaga kesedaran hang. Tapi orang ni melibatkan dengan agama, melibatkan dengan ni, hang kena buat ni supaya dapat berkat ke apa semua. Sebab hang belajar daripada orang yang tahu, tapi dia tahu hang ni belajar tak habis, takat nak yang tu sahaja, so dia bagi yang tu sahaja. Dia tak ajak lebih-lebih. Tak ada amalan apa-apa sebenarnya. Jadi bila hang dapat duduk dalam sedar sampai semua kesedaran dekat luar ni telah semakin rendah. Tadi kesedaran hang tinggi 100% dekat luar. So bila hang pejam mata meditasi, dia punya kesedaran akan jadi low. Waktu ni kesedaran hang sedang masuk ke dalam diri balik. Dia sedang balance kan. Waktu ni hang okey dah 50%, dah separuh sedar. Separuh sedar mengenai apa yang dekat luar sana. Lepas hang boleh go down lagi sampai 20%, 10%. Tapi hang tak tidur. Hang kesedaran semua terhimpun di sini. Waktu ni akan terbuka image dunia. Cahaya akan datang kepada hang. Dalam cahaya tu ada image. So macam saya selalu bila saya dah terbuka cahaya tu, dia akan datang macam ni. Tak kira lah benda apa pun, dia akan datang depan mata macam ni. Dia akan datang macam ni, dia tunjuk betul-betul close up. Saya ada rabun. Tapi dalam deria batin ni, semuanya jadi jelas. Very detail. Saya boleh nampak setiap benda-benda ni. Mungkin remote ni, saya tak nampak betul-betul. Saya tak tengok betul-betul sekarang ni. Saya tak tengok pun secara zahir, tak tengok secara betul. Tapi dia masuk dalam memori. Dia masuk dalam memori, semuanya jelas tau. Apa yang orang tengok dekat sini, nampak tak setiap detail tu ada kan? Seolah macam memori kita snap gambar. Kita dah ada detail close up tentang benda ni. Jadi bila benda ni muncul dalam deria batin saya boleh lihat balik benda yang saya terlepas pandang selama ni. Dia punya kod apa semua. Nombor-nombor semua akan timbul balik. Waktu ni saya boleh lihat dengan detail. Malah saya boleh drivekan bentuk tu nak tengok dari sudut mana. Lepas tu saya boleh tarik balik. Lepas tu boleh pergi ke bahagian mana saya nak pergi. Nak pergi balik kampung ke apa ke. Ikutlah. Semua benda jadi detail. Saya boleh lihat dengan detail. Lebih detail daripada apa yang saya lihat secara zahir. Ini deria batin hang. Kalau hang buka, hang kawal, hang boleh go through. Hang boleh travel dalam dunia tersebut. Tapi saya beritahu dunia apa tu? Dunia fikiran hang sendiri. Diri hang sendiri. Bila hang connectkan dengan kerohanian, barulah hang betul-betul akses ke tempat yang sebenar. Tapi sekadar untuk akses ke dalam fikiran hang boleh lihat balik semua memori-memori hang. Malah saya, bila saya go through Instagram, feed yang saya tengok secara laju-laju scrolling apa semua ni, saya boleh lihat balik dalam ni, semua yang saya scroll tu. Dia boleh dapat detail balik pukul berapa, lepas tu dia tulis apa, semua saya boleh baca balik. Itu kelebihan bila hang buka kesedaran dalaman. Bila hang connectkan dengan rohani, barulah hang boleh akses kepada yang luar sana. Jadi bukanlah untuk apa buat benda ni secara nak sangat buat benda tu. Ingat, tujuan hang nak buka semata-mata nak dapatkan kesedaran dalaman. Banyak benda yang hang terlepas, kesedaran-kesedaran apa yang patut, apa yang tak patut, ilmu-ilmu, kefahaman sentiasa duk timbul-timbul tapi hang tak perasan, hang duk kalut dekat luar. Jadi itu tujuan saya buka kesedaran dalaman. So tak kiralah pada hang nak buat macam mana, terpulang kepada hang. Jadi ingat, apa sahaja yang hang percaya secara mitos apa semua tu, sebab hang tak belajar sampai habis. Sebab hang tak cuba memahami sampai habis. Orang kata macam tu, hang pun nak faham macam tu. Habislah. Faham tak? Sebenarnya, jadi kesimpulannya dekat sini, tidak ada saka. Tidak ada jin, hantu apa semua yang hang faham tu. Itu adalah ciptaan hang sendiri. Malah saya pun boleh hantar jin kepada orang kalau saya nak. Tapi jin tu ciptaan saya. Energi yang saya hantar dalam bentuk, saya makrifatkan dia dalam bentuk naga. Saya hantar naga kepada orang. Oh, bunyi macam mengarut lah. Dia terpulang kepada hang. Bila hang betul-betul kenal diri hang, hang memang boleh manifestkan energi ni dalam bentuk apa pun. Sebab tu orang yang merawat, ada banyak teknik merawat yang hang tak tahu. Dia boleh manifestkan, makrifatkan energi dia menjadi api untuk
apa bakar kekotoran energi yang kotor ni. Jadi pada masa yang sama, waktu dia duduk tengah merawat ni, dia boleh nampak apa asap-asap hitam. Dia seorang je nampak, dia seorang je merasai. Sebab dia yang sedang convert, dia sedang engineering the energy. Nampak tak? Engineering the energy. Bila hang semakin kenal energi, hang semakin pandai menggunakan energi. Inilah orang dulu-dulu duk makrifat sana makrifat sini, sebab dia orang dah tahu cara nak engineering the energy. Okey? Saya harap hampa share dengan ramai orang, semua orang bangsa Melayu yang selama ni faham sesuatu tu tidak detail. Mungkin video ni boleh menerangkan serba sedikit dan membetulkan balik kefahaman yang mana kalau orang tu sakit ke, insya-Allah dia akan kembali balik kuat. Ingat, kesakitan hang tu tidak berpunca daripada mana-mana. Tak ada saka, tak ada apa yang merosakkan hang. Yang merosakkan hang adalah sini sendiri. Hang percaya apa? Hang letak apa di sini? Apa pegangan hang? Apa kepercayaan? Ini yang meresap ke dalam darah daging hang. Tak ada siapa yang buat hang. Salahkan diri hang. Kenapa hang belajar tak habis? Kenapa hang faham tengah-tengah sahaja? Ini benda yang hang skip. Okey? Assalamualaikum.